Okay, mari tengok example 2.1. A progressive wave is represented by the equation y equal to 2 sin pi t minus pi x. Jadi kat sini dia minta determine angular frequency, wavelength, period, frekuensi dan juga wave speed. So macam mana kita nak buat? Jadi kita buat macam kita buat simple harmonic juga. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama kita bandingkan formula yang dia bagi ni, dia punya equation yang dia bagi, kita bandingkan dengan equation yang kita dah belajar lah. Yang ni yang sebelah kanan tu general equation. So yang pertama kita nak apa? Omega, iaitu angular frequency. Jadi angular frequency, apa-apa yang bersebelahan dengan T adalah angular frequency. Tu dia punya omega. Jadi dia punya angular frequency adalah pi radian per second, unit pi radian per second. Jadi pi ni satu nilai 3.142. Jadi tak semestinya pi lah, dia boleh jadi 3 pi, dia boleh jadi 10, 15, apa-apa yang sebelah T tu adalah omega. Okay, angular frequency. Yang kedua dia nak cari K. Jadi K bersamaan dengan pi. K ni bersebelahan dengan X. Apa-apa yang sebelah X, itulah dia punya K dia. Jadi dalam kes ni, X dia adalah pi. Unit bagi pi. Pi ni dia punya unit bagi K lah. Jadi kamu tengok, soalan dia bagi Y dan juga X dalam unit sentimeter. Jadi dia punya K ni adalah dia punya number of wave. Wave number. Jadi wave number dalam unit sentimeter negative 1 ataupun per sentimeter lah. Okey, itu nilai K. Seterusnya kita nak cari dia punya lambda ataupun angular dia punya wavelength. So wavelength kita pakai formula K sama juga dengan 2 pi over lambda. So disebabkan K kita adalah pi, so lambda kita pindahkanlah. Lambda naik atas, pi turun bawah, so kita dapat 2. 2 tu dalam unit sentimeter. Kenapa sentimeter? Sebab dalam soalan tadi dah bagi unit bagi X dan juga Y dalam sentimeter. So sebab itulah kita punya lambda pun dalam unit sentimeter. Seterusnya kita nak cari dia punya period. Jadi period kita boleh dapat daripada dia punya omega. Okay, formula omega ni dah pakai dalam simple harmonic. Sama juga omega kita pi. Okay, gantikan dekat sini. So kita dapatkan T. T naik ke atas, omega turun ke bawah. So kita dapat 2 dalam unit second. Seterusnya, setelah kita cari period, kita boleh cari frekuensi. Samalah formula period ataupun formula frekuensi ni, frekuensi sama dengan 1 per period. So kita dapat 1/2 dalam unit Hertz. 1/2 ataupun 0.5 dalam unit Hertz. Dan last one, kita nak cari wave speed. Jadi wave speed, ingat wave speed ni wave untuk wave. Jadi kita punya kaedah nak carinya, kita pakai formula V sama dengan F lambda ataupun lambda F. Jadi tak perlulah differentiate. Yang differentiate tu adalah velocity bagi partikel. Jadi kita dah ada lambda, kita ada 2 cm, frekuensi kita ada dalam unit Hertz. Jadi bila kita darabkan, kita dapat dalam unit meter per second lah. Okay. Kalau anda tak tukar dalam unit meter per second, dia jadi sentimeter lah. 1 centimeter per second. Tak ada masalah. Boleh juga dapat jawapan macam ni. Example 2.2. A sinusoidal wave is travelling in positive x direction, has amplitude 15 cm. Ni amplitude dia. Kemudian dia bagi wavelength 10 cm, frekuensi, jadi wavelength, kemudian frekuensi 20 Hz. At t equal to 0, particle at x equal to 0 has displacement 15 cm. Maksudnya kat sini, pada part C, kalau kita nyatakan tu, dia ketika dia punya
time sama dengan kosong dan X sama dengan kosong, dia punya displacement adalah 15. 15 ni sama dengan amplitude. Positif. Maksudnya dia punya graf tu graf cos lah kan. Jadi kita boleh tengok. Yang pertama kita tulis dululah maklumat 15 amplitude, lambda, frekuensi. Okey, sebelum kita buat apa-apa, ketika ini maklumat dia bagilah. Ketika T sama dengan kosong, X sama dengan kosong, nilai Y adalah 15 cm. Jadi kita tengok apa maksud benda ni. Kemudian kita daripada maklumat lambda ni kita cari dulu nilai K, dapat 0.2 pi. Jadi ni biar je dalam pi lah kan, tak payah tukar. Kemudian kita cari dia punya omega, dapatlah 40 pi radian. Jadi kita dah ada omega, kita dah ada K. K ni baru kita masukkan dalam general equation for progressive wave. Yang ni general equation, kita gantikan amplitude tadi 15, masukkan kat dalam ni 15. Omega 40 pi, K 0.2 pi. Jadi yang ni kita letak negatif sebab dia toward right. Okay. Jadi kita dapat dia punya function, nilai dia function dia. Okay. Jadi kalau anda lukis graf kan, graf dia akan jadi macam ni lah, graf sine. Okay. Jadi dekat sini saya rasa dia punya nilai yang ni tak pakai lah. Sepatutnya displacement sama dengan sini sama dengan kosong ni. Buat pembetulan sikit lah ya. Ketika T sama dengan kosong, X sama dengan kosong, dia punya displacement sama dengan kosong. Barulah kita punya graf tu jadi graf sine. Ketika T sama dengan kosong, T sama dengan kosong, Y dia sama dengan kosong. Barulah dia jadi sine. Kalau macam ni sine. Kalau cos, macam ni. Kalau anda nak ikut soalan ni, kena ubahlah ni. Ni jadi cos. Okay, jadi yang syarat tadi tu, dia akan menentukan dia punya ni sin ataupun cos. Kalau sin, ada ingat kan? Sin dia macam ni. Kalau cos, macam ni. Apa maksud dia? Ketika T sama dengan kosong, kat sini T sama dengan kosong, dia punya displacement Y adalah sama dengan amplitude. So, dia akan jadi cos. Kalau T sama dengan kosong, dia punya Y sama dengan kosong, so dia akan jadi sin. So nak tentukan benda ni, syarat tadi tu, kalau anda ikut 15 cm, dia jadi cos lah. Kalau kita tukar jadi kosong, kita boleh dapatkan jawapan yang ni. Okay, biasanya untuk silibus kita biasa pakai sin lah. Untuk general expression, biasa pakai sin. Jadi sebab tu saya nak anda ubah dekat sini. Yang ni, displacement mesti kosong lah. Ketika T sama dengan kosong, X sama dengan kosong, Y mesti sama dengan kosong. Ini tak boleh jadi 15. Okay, dia mesti pada titik origin. Baru dia jadi sin punya function. Okay, betulkan sikit lah kat sini. Supaya sesuai dengan silibus kita, sentiasa pakai sin.